Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, atau kama qala. Alhamdulillah. Kita menyambung apa yang telah kita bicara pada sebelum ini. Okey, selepas kita dapat mengetahui bahawasanya Mahat saya ada dua beasiswa yang akan menghantarkan pelajar-pelajar yang cemerlang untuk ke negara Kuwait, pelajar-pelajar yang terpilih untuk ke negara Kuwait. Maka ketika itu saya bersemangat. Hati saya berbunga-bunga, bersemangat untuk dapat beasiswa ini. Saya teringat rakan saya di asrama, iaitu saya ingat rakan saya Ustaz Hasan Wenawe. Ustaz Hasan Wenawe, rakan saya, bahkan abang sedikit kepada saya ketika kami abang, tapi dia bersama dengan kami, dengan saya dalam kelas di 3 mutawasitah ataupun akhir mutawasitah. Dia maklum bahawasanya dengar daripada ustaz-ustaz memaklumkan tahun ini Mahat kami ada 2 beasiswa akan dihantar ke negara Kuwait. Dia maklum, kata sesiapa yang dapat markah yang tertinggi pada tahun ini akan dapatlah beasiswa ataupun terpilih ke negara Kuwait. Okay, Ustaz Hasan Wenawe. Sekarang beliau adalah petugas ataupun ustaz di sekolah tersebut pada hari ini. Okay, Ustaz Hasan Wenawe. Okay, saya ingat lagi dialah yang maklum pada saya. Kata dia maklum, dia dengar daripada ustaz, tidak silap saya, Ustaz Ahmad Cenak. Okay, Ustaz Ahmad Cenak. Kenapa ya Ustaz Ahmad Cenak? Kerana Ustaz Ahmad Cenak adalah beliau juga ustaz kami, okay, di satu sanawi untuk subjek usul fiqh ataupun usul tafsir, tak silap. Dia juga penyelia ataupun musyrif kepada pelajar-pelajar asrama. Pelajar-pelajar asrama semua di Mahat itu di bawah jagaan Ustaz Ahmad Cenak. Maka kami bertuahlah dengan adanya Ustaz Ahmad Cenak yang jaga kami, kedudukan kami di situ dengan ustaz-ustaz yang lain lah, ustaz yang lain lagi. Ustaz Ahmad Cenak sekarang pun, Ustaz Ahmad Cenak masih lagi bertugas di Mahat itu sampai ke hari ini. Waktu sekarang pun masih bertugas di situ. Okey. Ustaz Ahmad Cenak yang maklumkan kepada Ustaz Hasan. Ustaz Hasan adalah rakan saya ketika itu. Maka maklumlah kepada kami ketika itu kami sedang bermain bola, makan di asrama, di kantin asrama. Okey, maka dimaklum. Maka saya rasa peluang ini mudah-mudahan dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung pembelajaran di sana. Maka pada tahun itu saya ambil tekad untuk bersungguh-sungguh mempelajar, untuk sungguh belajar, untuk bersungguh-sungguh untuk usaha dapat markah yang paling tinggi sekali di ketika itu, iaitu di kelas 3 akhir mutawasitah. Kenapa? Kerana kelas akhir mutawasitah lah akan menentukan mereka yang menyambung pembelajaran. Maka saya berusaha daripada awal tahun lagi untuk apabila saya telah dengar berita beasiswa, maka saya pun lebih lagi bersemangat, bertekad. Maka saya berusaha membaca, menghafal untuk persediaan, peperiksaan, bersungguh datang kelas. Bahkan saya pun bersungguh daripada awal lagi datang kelas. Kenapa? Kerana ayah saya pun ustaz yang mengajar di situ. Okay, saya rasa segan dan malu sekiranya saya tidak bersungguh dan mempelajari. Okay, kerana saya adalah anak murid dan bahkan ayah saya pun yang mengajar saya. Ayah saya mengajar saya subjek bahasa Melayu, kerana ayah saya daripada 1 mutawasitah, 2 mutawasitah, 3 mutawasitah, dia mengajar bahasa Melayu. Dia kemahiran dia adalah bahasa Melayu. Bahkan dia juga pernah
sebagai ketua Jabatan Bahasa Melayu di sekolah itu. Okey, sebagai ketua Jabatan Bahasa Melayu. Satu ketika beliau juga memegang ketua Jabatan Bahasa Melayu di sekolah itu. Okey. Saya ingat ayah saya mengajar di situ hampir lebih kurang 30 tahun lebih lah mengajar di situ sebelum beliau berhenti sebelum beliau berhenti. Okey. Maka saya bersungguh belajar. Okey, bersungguh belajar. Kesungguhan saya membuahkan hasil. Apabila saya skor pelajar yang paling tinggi markahnya, iaitu seingat saya dapat 92% lebih. 92% lebih. Iaitu saya dapat nombor 1 dalam keseluruhan kelas akhir mutawasid. Yang guru kelas saya pada ketika itu iaitu Ustaz Ahmad Chuo. Guru kelas. Setiap kelas ada gurunya. Guru kelas inilah yang tahu pemarkahan pelajar. Kenapa? Kerana guru kelas ini akan kumpul segala subjek-subjek, markah subjek-subjek dan dikeluarkan markah kepada pelajar. Maka saya dimaklumkan bahawa saya lah yang paling tinggi markah ketika itu, iaitu 92%. Maka saya di antara pelajar yang terpilih untuk menyambung pemberian di sana. Ramai, bukan saya sahaja yang terpilih. Maka di sana adalah ada buat pemilihan, pemilihan pelajar yang dapat markah yang tertinggi, kerana 2 sahaja beasiswa, maka 4 orang pelajar terpilih untuk mengadakan interview ataupun muqabalah. Okey, muqabalah. Saya teringat saya ada 4 orang, saya dan rakan saya Anwar Datu dan juga Nabil bin Abdul Rahman dan juga Ustaz Hisham, sekarang Dr. Hisham Haji Makming. Okay, Dr. Hisham sekarang adalah pensyarah di sebuah universiti kerajaan di Thailand. Maka kami diundang untuk bermuqabalah. Muqabalah ini akan interview dan melihat kebolehan kami. Walaupun kami telah pemarkahan kami telah tinggi, seingat saya 92% dapat markah yang paling tinggi lah, dapat nombor 1. Seterusnya akan saya Anwar dan Nabil dan juga Hisham. Maka kami dipanggil oleh pihak sekolah untuk datang interview. Maka di sana berlakulah interview. Okey, interview. Saya ingat saya Ustaz Hisham tidak dapat datang pada hari interview, dan juga Nabil juga tarik diri kerana Nabil beliau minat untuk menyambung akademik. Sekarang setahu saya Nabil adalah kelulusan engineering, bertugas di sebuah syarikat swasta di Hat Yai, Songkhla sekarang. Maka dengan automatik ni saya dan saudara saya Anwar lah, kawan saya Anwar lah, untuk untuk sebagai orang terpilih. Kami pun masuklah muqabalah interview. Di sana ada beberapa ustaz yang interview kami. Seingat saya ustaz yang pertama iaitu Ustaz Zakaria Yalape, Ustaz Zakaria bin Abdul Wahab Yalape, ataupun sekarang almarhum Ustaz Zakaria Yalape, dan juga Ustaz Hassan Pungsta, juga almarhum Ustaz Hassan Pungsta, dan Ustaz Abdul Rahman Tupak. Okey. Ustaz Abdul Rahman Tupak sekarang menjawatan sebagai mudir di Ma'had itu, Ma'had Al-Ba'athah Diniyah. Setahu saya lah. Okey. Mereka inilah yang interview saya. Ketika itu mudir sekolah iaitu di bawah Ustaz Tuan Guru Syafi'i bin Abdul Rahman, yang mana pengasasnya sekolah itu adalah Dr. Ustaz Haji Harun. Maka mudirnya adalah doktor telah serah tanggungjawab itu kepada menantunya, iaitu mudir Haji Syafi'i bin Abdul Rahman. Okey, ketika itu mudir Syafi'i ialah sebagai mudir kepada sekolah itu. Okey, maka saya masuklah interview. Seingat saya interview pada hari Sabtu tak silap, hari Sabtu. Okey.
pada awal tahun 93, pada awal tahun 93. Okey, pada awal tahun 93. Kerana saya berangkat ke negara Kuwait pada bulan 9 tahun 1993. Maka berlakulah interview di situ. Maka saya dan Anwar Datu adalah anak kepada tuan guru pondok ataupun sekolah Ma'had At-Tarbiyah Al-Wataniyah Melayu Bangkok di Jala. Okey. Maka kamilah pergi berdua ke negara Kuwait. Okey. Maka alhamdulillah, orang yang pertama yang sangat-sangat gembira apabila keputusan ini keluar iaitu ayah dan ibu saya lah. Bahkan saya dimaklum ayah saya telah tahu sebelum ini pun saya akan terpilih. Kenapa? Kerana memandangkan ayah saya banyak berkhidmat di situ, maka saya pun adalah pelajar yang pertama dapat tertib yang pertama untuk tertib yang pertama untuk akhir mutawassitah. Okay, markahnya sangat tinggi lah, 92% dan lebih seingat saya. Okay. Ayah saya dah maklum daripada awal lagi. Okay. Kerana ayah saya pun telah berpengalaman untuk menjaga sebagai guru kelas kepada kelas akhir mutawassitah, salah satu kelas akhir mutawassitah. Okay. Maka alhamdulillah ibu saya dan ayah saya sangat gembira lah apabila keputusan pihak sekolah memilih saya dan akan memilih saya lah untuk menyambung pembelajaran di Kuwait. Ketika itu seingat saya umur 16 tahun. Maka berlakulah proses untuk menyambung pembelajaran ke negara Kuwait. Maka yang memproseskan seterusnya adalah Ustaz Hassan Pungsta ataupun almarhum Ustaz Hassan Pungsta. Maka kenapa? Kerana Ustaz Hassan Pungsta adalah ketua bahagian perhubungan luar, perhubungan antarabangsa. Beliaulah ketua untuk menghantarkan semua pelajar-pelajar ke luar negara, sama ada ke Mesir, ke Sudan, ke mana-mana tempat. Maka proses pengurusannya adalah di bawah jagaan Ustaz Hassan Pungsta. Alhamdulillah. Berterima kasihlah saya kepada Ustaz Hassan dan rakan-rakan ustaz-ustaz yang lain yang tidak saya sebut di sini. Okey, kerana dengan sebab Ustaz Hassan lah proses-proses pembelajaran saya ke negara Kuwait sangat mudah. Okey, maka saya dimaklumkan ada pelajar yang akan balik bercuti bercuti musim cuti daripada negara Kuwait. Maka saya dimaklum bahawa pelajar-pelajar inilah, bekas-bekas pelajar di sekolah inilah akan membantu saya untuk proses seterusnya. Maka di sana berlakulah proses seterusnya. Pihak sekolah telah hantar dokumentasi ke negara Kuwait. Maka saya pun menunggu. Sebelum saya menyambung, saya terpaksa kena teruskan pembelajaran saya, iaitu saya akan terus pada tahun yang baru, iaitu kerana di sana di selatan Thailand bulan 6, bulan 5 dia akan sebagai sisi pembelajaran baru. Maka saya pun sambung di situ tingkatan 4 dan 1 sanawi. Tingkatan 4 1 sanawi. Sambil-sambil saya belajar tingkatan 4 dan 1 sanawi. Okey. Untuk menunggu perjalanan ke negara Kuwait. Kebiasaan pada bulan 9. Maka di antara 3 bulan saya pun belajarlah di situ di tingkatan 4 1 sanawi. Maka alhamdulillah banyaklah ilmu-ilmu, pengalaman saya yang belajar di Ma'had Al-Bi'tsatil Diniyah ini, juga berada di asrama. Alhamdulillah. Okey. Ramailah ustaz-ustaz yang sangat membantu. Mereka membantu kami selaku pelajar untuk memahami ilmu agama, untuk memahami dan mempelajari ilmu akademik, termasuk mudirnya, guru-gurunya, ustaz-ustaz di situ. Bahkan ustaz-ustaz di situ masih lagi mereka mengajar, bertugas di situ sampai ke hari ini. Di kalangan mereka telah meninggal, telah pergi dahulu ke negara abadi, ke negeri abadi. Mudah-mudahan Allah balaslah amal-amal kebaikan mereka hingga seterusnya. Maka saya di antara bulan 6 sampai bulan 9, maka 3 bulanlah saya tunggu pada tahun 1993. Okey. Insya-Allah kita akan dengar episod seterusnya
perjalanan ke negara Kuwait, iaitu pada awal bulan 9 1993. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.